Baik, salam sejahtera pelajar-pelajar. Selamat datang ke kelas hari ini 1.50 tepat masa kita akan mula pelajaran kita. Selamat, salam sejahtera semua, salam sejahtera. Cingyi, Tivia, Chunlong, Hari, salam sejahtera semua. Selamat datang ke kelas fizik hari ini. Ya, jadi harap pelajar semua dalam keadaan tenang. Ya, baik. Jadi kita sambung topik fotoelektrik, dikira sebagai satu topik yang agak mudah ya, salam sejahtera Sean ya. Jadi kita mula dengan ya yang pertama ya berkaitan dengan topik fotoelektrik ya, berkaitan dengan fotoelektrik. Jadi objektif pembelajaran kita ialah menyenaraikan ciri-ciri kesan fotoelektrik. Jadi kita sebenarnya telah bincang sedikit tentang kesan fotoelektrik ni. Mari kita sambung dan lihat apakah ciri-cirinya. Ya, baik pelajar bersedia? Okey, soalan yang pertama. Ya, tak apa, jawab sahaja mengikut pandangan anda ya. Jangan risau. Baik, di sini kesan fotoelektrik. Jadi fotoelektrik. Jadi nampaknya ada dua bahagian ya dalam perkataan fotoelektrik ini. Dia terdiri dari gabungan dua perkataan, iaitu foto dan elektrik. Ya, jadi fotoelektrik sebenarnya perkataan ini cantuman daripada perkataan foto dan perkataan elektrik kan. Ya, baik pelajar-pelajar cuba jawab soalan ini. Foto, perkataan foto ini, foto. Foto sebenarnya berkaitan dengan apa? Foto berkaitan dengan cahaya ataupun berkaitan dengan haba. Manakala perkataan elektrik ini berkaitan dengan apa? Elektrik ini berkaitan dengan aspek zarah elektron ataupun zarah neutron. Baik, pelajar-pelajar sila tekan jawapan satu atau dua, satu atau dua. Baik, okey, kita mula. Pelajar boleh tekan jawapan sekarang. Satu cahaya, dua haba. Elektrik, satu elektron, dua neutron. Okey, terima kasih Jingyi, Roshan, Huisin, Yisir, Arish, Divya, Alia, Sindru, Hauyi, Justin, Wei Yang, Chunlong. Baik, terima kasih sebab respons. Ya, jadi betul jawapan anda, iaitu ya, Ani, terima kasih. Selamat datang, Ani. Jadi foto berkaitan dengan cahaya, ya, foto berkaitan dengan Daniel. Okey, selamat datang Daniel. Cahaya, foto berkaitan dengan cahaya. Nah, juga ada elektrik pula berkaitan dengan elektron, ya. Elektrik juga berkaitan dengan elektron, ya. Jadi perkataan fotoelektrik ini sebenarnya berkaitan dengan cahaya dan juga elektron. Baik, apakah ceritanya tentang kesan fotoelektrik ini? Di sini soalan yang kedua, elektron apa? Elektron dibebaskan ataupun elektron diterima? Pada permukaan apa? Pada permukaan bukan logam ataupun permukaan logam, dan apabila cahaya dibebaskan ataupun cahaya diterima. Baik, pelajar-pelajar boleh tekan jawapan anda sekarang. Baik, ada jawapan bagus. Ya, terima kasih semua. Okey, ada Hauyi, Alia, Daniel. Okey, terima kasih sebab balas jawapan. Daniel, Hauyi, Alia, Isian, Harish, Afrina, Tivia, Sindhu, Wei Yang, Ishan, Roshan, Jingyi. Baik, terima kasih sebab jawapan ni. Ya, terima kasih. Baik, jadi betul jawapan kita ialah ya. Okey, ya, elektron dibebaskan. Betul.
betul elektron dibebaskan dalam kejadian foto elektron dibebaskan, dan memang dalam pelajaran lepas cikgu katakan bahawa dia dibebaskan daripada permukaan logam ya apabila cahaya diterima. Okey, tetapi di sini cikgu nak tegaskan ya, sebenarnya cikgu Google ya, cek internet ke, adakah foto elektron ini boleh berlaku, kesan foto elektron ini boleh berlaku kalau kita gunakan bahan bukan logam. Nampaknya jawapan yang saya dapat daripada internet ya selepas saya Google ialah dia berlaku pada logam dan juga bukan logam sebenarnya. Okey, tetapi mungkin sukatan pelajaran anda tegaskan pada logam sahaja. Jadi untuk maklumat anda, sebenarnya logam dan bukan logam, bahan tertentulah, bukan semua ya, bahan tertentu sahaja ya. Jadi sukatan pelajaran kamu kata logam. Tetapi kalau kamu Google, adakah ia boleh berlaku pada bukan logam? Sebenarnya jawapannya lah ya, dia juga berlaku pada bahan bukan logam juga. Okey, ya jadi permukaan logam, permukaan bahan itu ya elektron terbebas. Baik. Kemudian soalan yang ketiga, ini kita telah bincang dalam pelajaran lepas, adakah syarat ya, apakah syarat kejadian kesan fotoelektrik? Apakah syarat ya yang patut dipatuhi supaya elektron boleh dibebaskan apabila cahaya diterima? Jadi jawapannya adalah frekuensi cahaya diterima logam. Jadi ada 4 pilihan di sini. Kurang daripada suatu nilai tertentu, melebihi suatu nilai tertentu, ataupun pada suatu nilai tertentu, ataupun frekuensi cahaya sebarangan nilai boleh menyebabkan kesan fotoelektrik. Jadi 4 pilihan jawapan, pelajar-pelajar cuba buat pilihan anda. 1, kurang daripada nilai tertentu bermaksud frekuensi cahaya itu. 2, melebihi. 3, pada nilai tertentu. Dan 4, sebarang. Ya. Ya, Huixing. Okey, Jingyi 2, 3. Huixing kata 2. Okey, jadi di sini ya 3 kata 3. Jadi di sini yang kata 2. Awi pun 2. Okey, jadi di Sean 3. Baik, jadi frekuensi cahaya Yishuan 2. Okey, jadi sebenarnya antara 2 dengan 3, betul tak? Jadi melebihi, sebenarnya kalau di sini mungkin pilihan ini tak sesuai, yang melebihi atau sama dengan suatu nilai tertentu. Jadi melebihi, sama atau melebihi, sepatutnya ialah sama atau melebihi suatu nilai tertentu ya, sama atau melebihi suatu nilai tertentu. Jadi memang setiap bahan ya cirinya berbeza. Ada bahan yang mudah membebaskan elektron, ada bahan yang susah membebaskan elektron. Masing-masing ada syaratnya yang tertentu, iaitu suatu nilai frekuensi tertentu cahaya yang diterima itu. Ya, jadi kalau cahaya yang diterima mencapai suatu nilai tertentu ataupun melebihi nilai itu, ya, frekuensi cahaya yang datang itulah mencapai nilai frekuensi tertentu ataupun melebihi nilai itu, maka kesan fotoelektrik boleh berlaku ya. Jadi itu ialah jawapan yang lebih tepat lah. Jadi ada yang jawab 2, ada yang jawab 3, tak ada masalah ya. Sepatutnya ialah sama atau melebihi. Jadi apakah namanya? Jadi frekuensi ambang. Apakah maksudnya frekuensi ambang? Masihkah kamu ingat frekuensi ambang ialah frekuensi apa? Maksimum ataupun minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Jadi sukatan pelajaran kita fokus pada logam. Jadi apakah pilihan anda untuk melengkapkan ayat ini dengan betul? Jingyi katakan minimum, Yisien juga, Haoyi, Tibia, Roshan, Aoya, Haresh, Frina, Chunlo, Shen, Singru, Liting, Ni,
Jane, Sui Sin, Daniel. Bagus. Ya, iaitu frekuensi ambang merujuk kepada nilai minimum. Ya, sebenarnya nilai minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik. Jadi sebagaimana yang cikgu katakan, logam itu ada banyak logam, masing-masing perlu ada syarat. Ya, masing-masing ada syarat, iaitu frekuensi paling kecil yang perlu diterima. Ya, frekuensi cahaya paling tertentu, paling minimum yang diterima supaya merangsangkan kesan fotoelektrik. Jadi sebenarnya berkaitan dengan ayat inilah, frekuensi cahaya diterima logam mesti sama atau melebihi nilai tertentu. Dan nilai tertentu itu kita panggil frekuensi ambang. Ya, baik. Jadi seterusnya nilai frekuensi ambang adalah apa? Berbeza atau sama, pelajar-pelajar? Panggil logam yang berbeza, satu atau dua. Ya, Wising kata satu, Liting, Haris, Divya, Yisien, Alia, Jingyi, Haoyi, Afina, okey, Chunlong, Yuan, Sean, okey, masing-masing kata satu, betul. Logam yang berbeza memerlukan frekuensi ambang yang berbeza. Ada logam yang frekuensi ambangnya lebih kecil, ada yang frekuensi ambangnya lebih tinggi, besar, ya, iaitu nilai frekuensi cahaya yang merangsangkan fotoelektrik. Ya, okey, baik. Jadi seterusnya kejadian. Ini kita tak sebutkan sebelum ini. Fotoelektrik ini, kesan fotoelektrik berlaku selepas beberapa ketika, selepas cahaya ketika selepas cahaya diterima ataupun serta merta apabila cahaya diterima, satu atau dua. Okey, Jimmy kata dua, Howie dua, Alice dua, Yishen dua, Aya dua, Frina dua, Yisien dua, Justin dua, Chunlong dua. Bagus, ya, betul semua. Iaitu kesan fotoelektrik memang berlaku serta-merta apabila cahaya diterima. Ya, terima cahaya saja, elektron dibebaskan. Jadi inilah merupakan salah satu daripada faktor yang merangsangkan ya rasa ingin tahu, sebab pelajar tak tahu kenapa dia berlaku begitu cepat, padahal dalam situasi pancaran termion ya kita perlu panaskan logam itu ya untuk satu jangka masa, kita perlu panaskan, lepas itu baru elektron terbebas. Itu ialah pancaran termion. Kenapa dalam kesan fotoelektrik dengan mudahnya elektron terbebas, kan? Jadi itu adalah satu daripada pemerhatian, ya. Baik, jadi seterusnya apa lagi yang saintis dapati? Cuba kita ulang balik sekejap. Fotoelektrik, okey, ini tak ada masalah, elektron terbebas apabila cahaya diterima, okey. Kemudian syaratnya ialah cahaya yang diterima mesti capai sekurang-kurangnya satu nilai tertentu yang kita panggil sebagai frekuensi ambang, dan logam yang berbeza ada frekuensi ambang yang berbeza. Kesan fotoelektrik berlaku dengan serta-merta, terima saja cahaya elektron telah dibebaskan. Jadi, apakah hubungan? Ini kita akan kaji ya cirinya. Tenaga fotoelektron bergantung kepada apa? Tenaga fotoelektron, iaitu elektron yang terbebas itu bergantung kepada frekuensi cahaya ataupun keamatan cahaya yang diterima oleh logam. Ya, tenaga fotoelektron bergantung kepada frekuensi cahaya yang diterima ataupun bergantung kepada keamatan cahaya yang diterima. Jangan risau, beri saja pandangan anda. Okey, kuisin kata satu, Harish, Chunlong, Jingyi, Xian, Haoyi, Rina, Li, Ting, Alia, Roshan, Wei Le.
Tivia, Justin, Jane, Yang, Ani, Isin. Okey. Baik, jadi Yi Chin sudah lama tak jumpa ya. Yi Chin ada tak? Sean ada, bagus. Okey. Jadi memang betul tenaga foto elektron. Kita akan bincang lebih lanjut ini ya dalam bahagian yang akan datang. Tenaga yang Yi Chin baru join. Tenaga foto elektron ya, tenaga foto elektron bergantung kepada frekuensi cahaya yang diterima ya. Ya, elektron itu akan terbebas bila cahaya yang datang itu mempunyai frekuensi yang tertentu. Ya, dan jikalau menurut apa yang diperhatikan, tenaga yang dimiliki oleh elektron itu bergantung kepada frekuensi cahaya yang diterima oleh logam. Okay, kita akan bincang lebih lanjut tentang ini, jangan risau. Dan ini pula, jadi kalau frekuensi cahaya lebih rendah pada pandangan anda, frekuensi cahaya lebih rendah, apakah yang terjadi kepada tenaga kinetik fotoelektron itu? Dia kurang banyak atau lebih banyak? Kamu jawab baris satu sudah cukup, baris satu. Satu atau dua, kurang atau lebih? Ya, Harish, Howie, Afrina, Hui Xin, Rosan, Li Ting, Jing Yi, Alia, Tivia, Sean, Chun Lu Wei Yang, Yi Chin. Okey, bagus. Ya, jadi kalau frekuensi cahaya yang diterima lebih rendah, kita sudah sebenarnya dalam topik ini sudah katakan bahawa tenaga foton ya bergantung kepada frekuensi cahaya. Kalau frekuensi cahaya lebih rendah, bermaksud tenaga yang dibawa oleh cahaya itu, tenaga foton ya, itu adalah kurang. Jadi bermaksud elektron bila dia terima kurang tenaga, memang dia pun kurang banyak tenaga kinetiknya. Jadi berkaitan dengan bahagian sebelum ini yang kita katakan E sama dengan HF. Masih tak ingat E sama HF? Cikgu tekan satu text box ya. Sekejap. Okey. Jadi sebelum ini kita telah bincang soal rumus ini, E sama dengan HF. Jadi kalau frekuensi cahaya lebih tinggi, F. Frekuensi cahaya lebih tinggi, sebenarnya E. Tenaga yang dibawanya lebih banyak. Okey, kalau F-nya lebih rendah, frekuensi cahaya lebih rendah, maka tenaga yang dibawa oleh cahaya pun kurang. Dan jikalau sekarang tenaga itu diberi kepada elektron, kalau frekuensi cahaya lebih rendah, dia kurang tenaga, jadi elektron terima kurang tenaga. Ya, jadi tenaga kinetik elektron pun kurang banyak. Dan jikalau frekuensi lebih tinggi, maka frekuensi lebih tinggi dibawa lebih banyak tenaga, dan elektron yang terima tenaga lebih banyak akan mempunyai lebih banyak tenaga kinetik. Ya, bagus, syabas. Kemudian kita lihat pula bilangan fotoelektron bergantung kepada apa? Frekuensi ataupun keamatan cahaya yang diterima oleh logam. Ya, keamatan cahaya bermaksud cahaya terang ataupun cahaya malam. Jadi berbeza ya, frekuensi dengan keamatan berbeza. Keamatan bermaksud kecerahan, berkaitan dengan kecerahan lah, lebih banyak ataupun kurang banyak ya cahaya yang diterima. Baik, apakah pandangan anda? Bilangan elektron bergantung kepada, Haris katakan jawapannya lah 2. Adakah pandangan yang lain? Ya, tidak ada. Okey, Luella pun 2, Roshan 2, Sean kata 1, Ani kata 2, Justin 2, Jane 2, Howie 2.
Daniel pun 2. Bagus, ada pandangan. Yichin pun ada 2. Tak kira pandangan, jangan risau ya. Di sini kita bincang. Jadi tenaga pada elektron bergantung pada frekuensi cahaya. Frekuensi cahaya. Okey. Tetapi bilangan fotoelektron pula bergantung kepada keamatan cahaya. Sama ada cahaya yang diterima itu lebih banyak ataupun kurang banyak. Kalau lebih banyak cahaya diterima, lebih banyak elektron mendapat manfaat, lebih banyak elektron dapat tenaga, maka mereka dibebaskan. Okey, ya. Kalau kurang keamatan cahaya bermaksud kamu gambarkan lebih ramai penderma ke dengan kurang ramai penderma. Kalau satu penderma, satu orang terima. Kalau 100 orang penderma, 100 orang boleh terima. Macam itulah maksudnya. Ya, kalau satu penderma itu kita katakan contoh macam ini, frekuensi dengan tenaga fotoelektron itu, kalau penderma itu satu orang penderma, satu orang menerima. Betul tak? Jadi kalau penderma itu sangat kaya, maka penerima itu mendapat banyaklah duit. Kalau penderma itu derma sedikit sahaja, maka penerima itu menerima sedikit sahaja. Macam itu. Tetapi yang ini ceritanya lain. Bilangan fotoelektron bergantung kepada keamatan cahaya. Kalau ada 100 orang penderma, maka 100 orang penerima. Macam itu. Okey, kalau ada 10 penderma sahaja, maka ada 10 penerima. Macam itulah maksudnya. Okey, ya, dengan anggapan bahawa satu penderma, satu penerima. Tak ada perkongsian. Okey? Jadi keamatan cahaya akan mempengaruhi bilangan fotoelektron yang dibebaskan. Ya, jadi frekuensi foton mempengaruhi tenaga elektron. Ya, frekuensi foton. Foton bermaksud bungkusan tenaga cahaya, ya. Mempengaruhi bilang tenaga kinetik elektron, fotoelektron, tetapi keamatan cahaya mempengaruhi elektron. Jadi dengan itu, apakah kesimpulan anda tentang keamatan cahaya rendah dengan bilangan fotoelektron? Jawab soal baris 1 kurang atau lebih. Baris 1 sudah cukup. Okey, Sean, Roshan, Harish, Justin, Li Ting, Tivia, Yishuan, Hanya, Wei Le, Hui Xin, Jing Yi, Jane, Yi Xian, Wei Yang, Chun Long, Hao Yi, Ani, Daniel. Okey, bagus semua. Ya, jadi kalau keamatan cahaya kurang, jadi kurang banyak elektron. Macam cikgu katakan tadi, kurang penderma, kurang penerima. Macam itu. Kalau lebih banyak keamatan cahaya lebih tinggi, maka lebih banyak fotoelektron boleh dibebaskan. Jadi sebenarnya yang cikgu bincangkan di sini menyenaraikan ciri-ciri kesan fotoelektrik. Ya, jadi yang pertama, cahaya diterima menyebabkan elektron dibebaskan. Ini number 1. Number 2, ada nilai frekuensi minimum yang diperlukan untuk fotoelektrik. Ini nombor 2. Kemudian nombor 3 ialah ini, bila cahaya diterima maka fotoelektron dibebaskan serta merta. Nombor 3. Dan nombor 4, bila frekuensi cahaya lebih tinggi, maka tenaga kinetik pada fotoelektron lebih banyak. Nombor 4. Jadi sebenarnya ini adalah 4 ciri yang pada mula-mula sekali diperhatikan oleh saintis yang merangsangkan
lebih banyak ia mendorong kepada lebih banyak penyelidikan tentang kosan fotoelektrik ini. Manakala keamatan cahaya ini adalah hasil kajian yang kemudian. Okey, jadi 4 ciri yang pertama itu elektron dibebaskan bila cahaya diterima, uh, dan kesan fotoelektrik diperhatikan bila frekuensi ambang satu nilai minimum tercapai, kejadian fotoelektrik berlaku serta-merta, dan elektron yang terbebas itu tenaga kinetiknya cahaya yang diterima, cahaya yang diterima itu. Baik. Okey, jadi itu dengan itu kita tamat yang bahagian pertama. Kita lihat pula ciri yang kedua. Okey, yang kedua ialah berkaitan dengan sekejapnya sebab tiba-tiba komputer saya okey. Okey, tenaga kinetik. Saya rasa kalau tidak silap ialah inilah. Bukan. Kenapa ini? Sebab komputer saya tiba-tiba sudah lain. Please bukan. Menghitung. Yang ini. Betul yang ini. Okey, komputer susah ya. Adakah kamu nampak skrin saya? Presenting. Okey. Stop presenting. Tidak ya? Okey, tak apa. Cikgu present sekali lagi. Okey. Present. Window. Okey, ini. Jadi seterusnya kita nak fokus pula kepada tenaga kinetik sebab sebelum ini kita sudah katakan bahawa tenaga kinetik pada elektron bergantung kepada frekuensi cahaya yang diterima. Ya, kita telah katakan bahawa elektron itu makin banyak tenaga kinetik kalau frekuensi cahaya makin banyak. Okey, baik, cuba kita lihat sekarang. Ya, objektif pembelajaran kita nak hitung macam mana kita nak hitung tenaga kinetik fotoelektron itu. Okey, ini sudah, tak apalah, ini kita dah bincang banyak kali. Tapi cikgu ulang baliklah. Tenaga yang dibawa oleh foton. Tenaga yang dibawa oleh foton iaitu bungkusan tenaga cahaya kan. Tenaga yang dibawa oleh foton diserap oleh elektron. Dan apabila elektron itu telah menyerap tenaga, maka dia terbebas dan kita panggil elektron itu sebagai fotoelektron. Jadi tenaga yang dibawa oleh bungkusan cahaya foton diserap oleh elektron dan elektron terbebas sebagai fotoelektron. Kemudian fotoelektron terbebas apabila tenaga foton mencapai suatu nilai minimum. Ini daripada pelajaran yang lepas. Ya, minimum tenaga diterima maka elektron terbebas. Apakah minimum tenaga itu? Itu dipanggil sebagai fungsi kerja. Ya, masih ingat tak? Iaitu tenaga minimum untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Fungsi kerja. Ya, mesti ada tenaga yang minimum yang diterima oleh logam itu. Barulah dia boleh membebaskan elektron. Dan semua logam mempunyai fungsi kerja yang berbeza. Semua logam mempunyai fungsi kerja yang berbeza. Inilah rumusnya. Masih ingat? Tenaga kita sudah bincang. Tenaga sama dengan HF.
HF. H ialah pemalar Planck. H ialah pemalar Planck, satu nilai yang tetap. 6,63 darab 10 kuasa negatif 34 ya, kalau kamu masih ingat. Okey, cikgu takkan di sini H. H ialah satu nilai tetap yang telah dicadangkan oleh saintis. H nilainya ialah berapa? H nilainya ialah 6,63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule. Ini satu nilai tetap yang kita panggil sebagai pemalar Planck. Dan kita katakan bahawa setiap logam ada fungsi kerja W tertentu, iaitu tenaga minimum yang perlu diterima supaya membenarkan kesan fotoelektrik. Jadi fungsi kerja simpulan W dan fungsi kerja HFO. Kita katakan bahawa HFO gitu. Okey, mesti ada satu nilai frekuensi minimum pada cahaya tertentu. Cahaya tersebut, cahaya yang diterima, barulah ia akan merangsangkan kesan fotoelektrik. Jadi inilah frekuensi minimum yang perlu diterima. Frekuensi minimum yang perlu ada pada cahaya itu supaya membolehkan kesan fotoelektrik berlaku. Jadi H darab F ialah tenaga. H darab F ialah tenaga. Jadi inilah tenaga minimum yang boleh, yang membenarkan kesan fotoelektrik berlaku. Okey, jadi topik ini putar balik kepada benda yang sama sebenarnya. Okey, jadi seterusnya, ini sudah kita cakap, frekuensi ambang ialah frekuensi minimum pada foton itu ya, bungkusan tenaga cahaya untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Baik. Seterusnya, ini. Jadi kita pun juga pernah jawab soalan ini, kalau tenaga, ini ialah tenaga yang diterima, ialah tenaga foton, tenaga yang dibawa oleh cahaya itu. Kalau dia kurang daripada frekuensi fungsi kerja, bermaksud frekuensi cahaya yang diterima kurang daripada frekuensi ambang. Ya, bagi logam tersebut, kita katakan tiada fotoelektron dibebaskan. Okay, dan kalau tenaga yang diterima tepat, ini HF, ini HFO. Jadi kalau nilainya sama, bermaksud F sama dengan FO maksudnya. Jadi memang sudah mematuhi syarat ada fotoelektron dibebaskan. Dan untuk situasi lebih lanjut, kalau tenaga yang dibawa oleh cahaya melebihi fungsi kerja, iaitu nilai tenaga minimum untuk merangsangkan kesan fotoelektrik pada logam itu, kalau tenaga yang diterima melebihi nilai tersebut, memanglah frekuensi cahaya yang sampai itu melebihi frekuensi ambang bagi logam tersebut, juga ada fotoelektron dibebaskan. Ya, tetapi sekarang lihat ada dua situasi. Ini ada fotoelektron, ini pun ada fotoelektron. Jadi apakah perbezaan di antara kedua-dua situasi ini pula? Itulah yang kita nak bincang sekarang. Ya, baik. Jadi seterusnya kita lihat. Ialah jumlah tenaga yang diterima oleh elektron ataupun yang dibawa oleh foton tersebut. Ya, yang dibawa oleh cahaya. W ialah tenaga yang digunakan oleh elektron untuk menjadi fotoelektron, iaitu membebas. Ya, elektron itu terbebas. W ialah tenaga untuk membolehkan elektron itu terbebas. Tenaga minimum. Jadi kalau E melebihi W, bermaksud ada berlebihan tenaga. Ya, E tolak W,
Macam kamu diberi RM100, tetapi kamu pergi ke Kuala Lumpur kamu perlu bayar tambang bas hanya katakan RM30. Jadi kamu masih ada baki wang. Jadi apakah kegunaan baki wang itu? Jadi sama juga, tenaga yang diterima E, tenaga yang digunakan untuk membebaskan fotoelektron W, minimum ini. Jadi ada baki, jadi tenaga pada elektron dalam bentuk, itulah yang kita katakan tenaga kinetik. Ya, jadi kalau ada baki, tenaga yang diterima itu, maka ia adalah dalam bentuk tenaga kinetik bagi elektron tersebut. Ya, betul? Okey. Baik, jadi seterusnya, sekali lagi putar balik pada perkara yang sama, HF, HFO, ya E ialah HF, W ialah HFO. Jadi E tolak W ialah HF tolak HFO. Jadi kalau kita buat pemfaktoran dari segi matematik, H kurungan F tolak FO. Jadi kita sudah katakan bahawa yang baki itu wujud dalam bentuk tenaga kinetik. E tolak W. Jadi E tolak W ialah 1/2 MV kuasa 2. Betul? Ya, 1/2 MV kuasa 2. Jadi daripada sini 1/2 MV kuasa 2 ialah HF tolak HFO sebenarnya. Betul tak? Okey, jadi ini HF tolak HFO sebenarnya ialah 1/2 MV kuasa 2. Betul? Okey. Jadi daripada sini cuba kita lihat hubungannya. E HF, W HFO, K setengah MV kuasa 2. Tenaga kinetik maksimum. Ini ialah kerja minimum, tenaga minimum untuk bebaskan elektron. Tenaga minimum untuk bebaskan elektron. Jadi, yang baki itu akan menjadi tenaga kinetik yang maksimum boleh dipunyai oleh elektron tersebut. Jadi, daripada sini apakah simbolnya? E sama dengan W campur K maksimum. E sama dengan W campur K maksimum. Boleh? Jadi HF sama dengan HFO campur setengah MV kuasa 2. Kan? Ya, ini jumlah yang dibayar, jumlah yang diterima, ini digunakan untuk terbebas sebagai fotoelektron dan ini baki dalam bentuk tenaga kinetik. Tetapi kalau kita mahu tenaga kinetik menjadi fokus, tenaga yang menjadi fokus, maka dia adalah beza antara tenaga yang diterima dengan fungsi kerja bagi logam tersebut. Okey, jadi putar balik sahajalah idea yang sama kan? Ya, pelajar-pelajar. Okey. Baik, jadi seterusnya. Okey, boleh? Baik, jadi di sini ada satu graf. Ya, satu graf. K maksimum kerja. Ya, bukan. Tenaga kinetik maksimum. Tenaga kinetik maksimum. Okey, yang ada pada elektron dengan F, melawan F. Jadi, apakah bentuk graf yang dijangkakan? Apakah bentuk graf yang dijangkakan? Pada pandangan anda, graf itu berbentuk apa? Ada graf itu berbentuk macam ini ataupun bentuk graf berbentuk macam ini. Jadi kita cuba lihat pilihan anda, pilihan 1 atau 2. Pilihan 1 ataupun pilihan 2. Ya, pilihan 1 ataupun pilihan 2. Okey, Sri, Jingi, Jane, Alia, Tibias, Isien, Afrina. Bagus. Ya, pilihan 2. Ya, Sindru pilihan 2. Bagaimana kita tahu dia adalah pilihan 2? Bagaimana kita tahu pilihan 2? Jadi, ada tak kamu menonton ataupun kamu ikuti kelas tambahan minggu lepas, kelas tambahan pada hari Rabu pukul 3?
Rakaman dia saya telah masukkan ke dalam Google Site topik pengukuran ya. Kalau tak sempat nak tengok, pergi ke Google Site, kemudian cari PDPR, di bawah tajuk PDPR, kemudian di bawah topik pengukuran, cikgu telah bincang di situ kegunaan graf, kecerungan graf, kegunaan graf. Jadi kelas tambahan cikgu banyak tegaskan topik 3, bukan topik 3, pengukuran. Okey. Sebahagiannya ialah ulang kaji dan sebahagiannya ialah persediaan untuk kertas 3. Jadi sekali lagi cikgu ingatkan, pergi ke Google Site, tekan PTPR, kemudian tekan topik pengukuran dan kemudian cari kecurangan graf ya, mentafsirkan graf. Mengapa kita tahu bentuk graf macam ini? Bukan sebab kamu buka buku dan nampak graf itu dalam buku teks, bukan macam itu. Semua mesti berdasarkan kepada argumen matematik. Sebab kita telah lihat di sini bahawa E tolak W ialah setengah MV kuasa 2. Ya, E setengah MV kuasa 2 ialah E tolak W. Jadi kalau sekarang ini ialah fokus kita, setengah MV kuasa 2, tenaga kinetik. Cuba tengok cikgu dah tulis dari sini. Ini ialah setengah MV kuasa 2, ini ialah, cuba kita cek. Ini ialah 1/2 MV kuasa 2. Kemudian sama dengan, cuba kita lihat. Ini ialah HF. Tolak HF. Macam ini. HFO. Okay. Ingat tak rumus kita dah lihat tadi kan, setengah MV kuasa 2 sama dengan HF tolak HFO. Baik, jadi kalau sekarang saya bercadang tak nak menyusahkan kamu, saya kekalkan ini sebagai K maksimum sebab saya tak perlukan rumus itu. Saya tengok di sini ialah paksi Y, K maksimum, tenaga kinetik maksimum. Di sini ialah paksi X, ya, di sini ialah paksi X. Jadi, menurut matematik, sebenarnya kita boleh buat apa? Terlebih dahulu, kita boleh apa kita katakan? Kita boleh tulis semula supaya dia dalam bentuk pemfaktoran, sudah difaktorkan. Jadi bila sudah difaktorkan, dia dalam bentuk ini. H F tolak FO, dan kalau ditulis sekali lagi, H itu saya pindah ke sekejap. Tampaknya ada sedikit masalah. Okay. Kenapa dia macam itu? Kalau saya pindah dia ke sebelah kiri, ini sekejap ya, ini ialah paksi Y, ini ialah paksi X. Jadi sebenarnya, sebenarnya dia macam ini. Tak payah pindah ke sebelah lah. Kita kekalkan dia macam ini. Jadi kita akan dapati bahawa menurut hukum linear Y sama dengan MX campur C, kalau ini ialah paksi Y. Dan F ialah paksi X. Saya tulis semula. Saya rasa lebih baik macam ini. Ini ialah O negatif. Ini. Okey. Tapi kalau kamu tengok baik-baik di sini secara bandingan ini K maksimum ialah Y. X, paksi X ialah F. So ini ialah X. Ini ialah paksi X. So F. Kecurangan graf ialah H.
Dan kamu dapati bahawa seterusnya ada campur C. Campur C. C ialah negatif HF. Jadi bermaksud kita jangkakan bahawa ada satu pintasan Y. Ada satu pintasan Y yang berbentuk macam ini. Di bawah paksi. Di bawah paksi. Sebab dia bernilai negatif di sini. H ini adalah nilai yang tetap. Kecurunan yang tetap. Jadi, oleh sebab H ini, masih ingat tadi cikgu tulis 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Jadi, bermaksud dia nilai positif. Kalau dia bernilai positif, graf mestilah condong dalam arah ini. Tak boleh condong arah ini. Kalau condong arah ini, bermaksud graf itu sudah bernilai kecerunannya H ini negatif. Tetapi, kita tahu H ini positif. Mana tadi cikgu dah type tadi, H ialah berapa? Bukan di sini ya. Okey, mungkin cikgu dah type dalam slide. Ini. Cikgu type kat sini. H bernilai ini. Nampak tak? Dia bernilai positif. Kalau dia bernilai positif, maka kecurunan mesti positif. Kalau kecurunan positif, dia mesti graf macam ini. Dan oleh sebab pintasan Y-nya bernilai negatif. Frekuensi mesti positif, H pun mesti positif. Kalau negatif ini bermaksud pintasan Y-nya negatif. Itulah sebabnya kita dapat graf macam ini. Jangan hafal saja ya, pelajar-pelajar ya. Okey. Mungkin jangan hafal saja ya, pastikan kamu tahu. Inilah teknik-teknik yang cikgu tegaskan dalam kelas tambahan minggu lepas itu. Mesti pandai-pandai buat benda macam ini, buat rumus ramalan sendiri. Ini positif, maka graf mesti contoh macam ini. Kecurunannya. Jadi kecurunan graf ini memberi nilai pemala Planck. Dan oleh sebab ada sebutan di bawah belakang ini negatif, bermaksud kita tahu grafnya akan sentuh di bahagian bawah nilai negatif. Jadi sebenarnya H, negatif HF ini sebenarnya, cikgu padam ini semua. Cikgu padamkan ini semua. Kamu dapati bahawa tinggal H, negatif HF. Negatif HF sebenarnya ialah nilai di sini. Nilai ini. Ingat tak? HF ialah tenaga. HF ialah tenaga. Fungsi kerja. Jadi di sini ialah nilainya lah. Di sini ialah nilainya. Okey, jadi bila kamu dapat nilai di sini, sebenarnya kamu dapat HF. Okey? Okey ya, boleh. Tetapi selain daripada itu, kita juga ada satu lagi maklumat yang sangat penting, iaitu kalau kita balik kepada jadual ini, kita dapati bahawa apabila E sama dengan W, iaitu HF sama dengan HFO macam ini, bermaksud tenaga yang diterima cukup untuk fungsi kerja sahaja. Jadi bermaksud tidak ada tenaga berlebihan. Jadi walaupun foton elektron dibebaskan, kita ramalkan bahawa elektron itu mempunyai sifar tenaga kinetik. Okey, kalau tenaga yang diterima melebihi fungsi kerja, jadi HF melebihi HFO, jadi melebihi fungsi kerja maka mesti ada baki lagi tenaga. Jadi elektron macam ini barulah ada tenaga kinetik. Elektron di sini ada tenaga kinetik, tetapi elektron di atas ini tiada tenaga kinetik. Itulah cikgu gunakan huruf kecil lah, singkatan. Tiada tenaga kinetik. EK. Tiada EK. Di sini pula ada EK. Ada tenaga kinetik. Elektron tersebut ada tenaga kinetik. Macam itu. Okey, jadi ini adalah apa yang kita jangkakan. Ya. Tiada tenaga kinetik jikalau tenaga yang diterima sama dengan fungsi kerja.
Bermaksud frekuensi cahaya itu tepat sama nilai dengan frekuensi ambang sahaja. Boleh? Maka bila kita balik kepada graf ini, kita akan dapati bahawa berdasarkan paksi ini, tenaga kinetik. Kalau kita gerak sepanjang paksi ini, tenaga kinetik semakin kurang sampai ke titik ini. Tenaga kinetik adalah sifar. Kalau tenaga kinetik adalah sifar, pada ketika itu, nilai frekuensi yang dicatatkan ini mestilah frekuensi ambang. Itulah kegunaan graf yang amat-amat ditegaskan dalam kertas 3. Pelajar-pelajar, inilah kertas 3 stylenya yang kamu akan duduki nanti ya. Kertas 3 dia akan gunakan style macam ini. Kamu mesti tahu serba sedikit fakta-fakta dan juga kemahiran matematik macam ini. Faham? Jadi ingat, bentuk graf kita boleh ramalkan berdasarkan matematik. Okey. Jadi pintasan Y, pintasan X kita juga boleh ramalkan dari segi matematik juga. Okey, pintasan Y, HFO. Memang betul lah sebab ini unit ni tenaga joule. Ini memang paksi unit joule juga. Betul. Okey. Tetapi di sini paksi ini F mula mesti frekuensi semua nilainya. Dan pada ketika ini bila tenaga kinetik adalah sifar, ada suatu nilai frekuensi di sini. Nilai frekuensi pada ketika itu ialah frekuensi ambang. Ya, frekuensi cahaya yang menyebabkan kesan fotoelektrik, tetapi fotoelektron tenaga kinetiknya sifar. Boleh? Okey. Baik, seterusnya. Seterusnya. Apakah yang kita ramalkan tentang graf? Ya, masih ingat tak kita dalam topik hukum Ohm, kita katakan hukum Ohm bentuk macam ini. Jadi adakah garis itu sama untuk semua logam? Jadi adakah logam yang berbeza menunjukkan graf yang berbeza macam ini? Adakah mereka menunjukkan ciri macam ini? Ataupun adakah mereka menunjukkan ciri macam ini? Ada 3 logam yang berbeza, biru, hijau, merah, biru, hijau, merah. Adakah bentuk graf ini betul untuk ketiga-tiganya ataupun bentuk yang kedua? Cuba belajar ramalkan, jawapannya lah 1 ataupun 2. Okey, Jinyi, Sri, Divya, Alia, Wayla, Roshan, Afrina, Ani, Sean, Yuan, Hao Yi, Chun Long, Haresh, Yishen, Yang. Bagus, semua ada jawapan, ada pandangan. Okey, jawapannya lah 2. Betul, 2 ialah betul. Mengapa kita tahu ialah 2? Mengapa bukan 1? Sebab kita sudah tegaskan banyak kali bahawa semua logam mempunyai fungsi kerja yang berbeza. Ya, kalau fungsi kerja berbeza, fungsi kerja ialah HFO. Fungsi kerja ialah HFO. Kalau HFO berbeza, itu menandakan bahawa FO adalah berbeza. Ya, setiap logam memerlukan ada frekuensi ambangnya yang tertentu. Ya, sebab H adalah pemalar Planck, H adalah sama. Kan? Jadi kalau F berbeza, mestilah graf macam ini. F-nya berbeza-beza. Tak mungkin semuanya F sama, FO sama di sini. Okey? Kemudian cikgu nak tanya satu lagi soalan. Kalau ada 3 garis ini, okey, ini saya padamkan. Tak apa. 3 garis ini sudah pasti betul kan? Ini.
Adakah mereka selari garisnya? Selari ataupun tidak? Selari ataupun tidak? Kalau jawapan anda selari, anda type 1. Kalau kamu katakan tidak selari, kamu type 2. Okey. Huisin sudah beri jawapan. Adakah jawapan Huisin betul? Rosan pun pandangan yang sama. Ishen, Alia, Si, Tivia, Hawi, Ishen, Afrina, Wei Yang. Okey, ada pandangan Ani, bagus juga ada pandangan. Ya, semua selari. Macam mana kita tahu dia semuanya selari? Apakah argumen, hujah yang kukuh yang menyokong jawapan kita bahawa ketiga-tiga garis itu adalah selari? Jadi kita cuba rujuk balik kepada rumus ini. Itulah sebabnya cikgu katakan ini sangat penting. Ya, teknik ini amat-amat penting. Sampai peringkat jauh lebih tinggi, kamu masih lagi gunakan teknik ini. Ya, tengok, kita sekarang pertimbangkan graf K maksimum lawan F. K maksimum lawan F. Kita sudah katakan HFO ini dengan nilai negatifnya, dia adalah pintasan Y. Dan daripada sini kita tengok H ialah kecurunan. H ialah kecurunan graf ini. Dan kita tahu bahawa H bernilai 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. H bernilai ini. Jadi kalau setiap logam mematuhi persamaan ini, maka setiap logam mesti mempunyai graf yang bentuk sama. Cuma F-nya sahaja yang berbeza. Jadi F-nya berbeza, bila F-nya berbeza, dia lebih ke bawah ke, ataupun dia lebih ke atas ke, sebab itu berbeza. HF-nya berbeza. Nampak tak? HF-nya berbeza. Fungsi kerjanya berbeza. HF-nya berbeza. Pintasan Y-nya berbeza. Nampak? Bila pintasan Y-nya berbeza, jadi frekuensi ambang di sini juga berbeza. Tetapi sebab bahagian ini semuanya sama, kecurunan sama. H adalah nilai yang tetap. Jadi kecurunan adalah sama untuk ketiga-tiga garis. Jadi memanglah ketiga-tiga garis adalah selari. Ya, okey. Jadi bila kita tafsirkan graf, kita mesti tafsirkannya berdasarkan argumen macam ini. Barulah kita ingat dan jelas-jelas betul-betul faham. Okey, jangan sekadar ingat sahaja, hafal sahaja. Faham? Okey. Baik, jadi itulah pelajaran kita. Sekarang pukul 2.48. Okey, jadi kita lihat balik kriteria kejayaan kita. Hitung fungsi tenaga kinetik. Kita belum lagi buat kiraan. Okey, mungkin minggu pelajaran akan datang kita buat kiraannya. Hitung tenaga kinetik. Macam mana hitung tenaga kinetik fotoelektron? Rumusnya ialah E tolak W. Ya, iaitu HF tolak HFO. Jadi ini ialah setengah MV kuasa 2 lah. Boleh? Okey, pelajar-pelajar? Ya, okey ya. Baik, ada apa-apa soalan tak? Boleh saya yang mungkin kamu rasa kurang jelas? Jadi ini ialah frekuensi ambang yang lebih besar, maka lebih susah kan elektron dibebaskan. Kurang tenaga kinetiknya. Kalau kamu tengok memang logiknya betul. Dia dibebaskan tetapi dengan frekuensi yang sama, logam yang lain, elektronnya sudah lebih banyak tenaga. Cuba kita banding ketiga-tiga garis ini. Kalau tiga garis ini. Kalau kamu tengok, ini frekuensi ambang lebih tinggi, elektron sekadar dibebaskan, tak ada tenaga kinetik. Tetapi untuk logam ini, dia dengan frekuensi yang sama, elektronnya sudah ada tenaga kinetik. Dan dengan frekuensi yang sama, logam yang satu lagi lebih banyak tenaga kinetik. Kan? Sebab kalau fungsi kerjanya sudah dipatuhi, yang baki ialah tenaga kinetik. Yang ini baru mematuhi fungsi kerja. Jadi elektronnya ia ada tenaga kinetik sifar. Tetapi dengan frekuensi yang sama, logam yang berbeza,
frekuensi ambang sudah tercapai dan elektronnya sudah ada tenaga kinetik. Dan untuk ini lebih banyak lagi tenaga kinetik bagi frekuensi yang sama. Okey? Okey, baik. Itu saja pelajaran kita hari ini. Baik. Okey, terima kasih kepada semua pelajar-pelajar sebab menghadiri kelas hari ini. Okey, jangan lupa kalau ada apa-apa yang kurang pasti, rujuk balik kepada Google Site semua rakaman-rakaman yang cikgu telah susun untuk anda semua ya. Okey.